Tengok another example dekat sini. Contohnya macam use the information given in the following figure to construct a mathematical model for the number of pound of salt x1, x2, x3 at time t in a tank A, B and C. So kena faham soalan. Kadang-kadang soalan tak minta pun kita untuk solve sistem, tetapi dia hanya minta untuk kita sediakan the model. Okay, so sekarang ni soalan minta kita construct mathematical model for the number of pound, maksudnya quantity compound iaitu salt x1, x2, x3 berada dalam 3 tank yang berbeza. So kita assume dalam tank A adalah x1, dalam tank B adalah x2 dan dalam tank C adalah x3, kita assume. Okay, so sekarang ni the first thing yang awak kena cari dulu sebelum kita nak modelkan kita punya mixture adalah volume untuk setiap tank. So volume dia punya formula adalah volume awal tambah dengan R1 minus R2, which is R1 ini adalah kadar masuk, R2 adalah kadar keluar, darab dengan T. So sekarang untuk tank A kita nak cari volume awal. Okay, kita nak cari volume untuk tank A. So volume untuk tank A adalah volume awal tank A, which is 50, dia dah bagi tahu. Okay, tambah dengan kadar masuk. Kadar masuk adalah 3. Mana lagi kadar masuk? This one also masuk, so plus with 4. And this one adalah kadar keluar, so minus with 5. Ingat, untuk kadar masuk positif, untuk kadar keluar adalah negatif. Dan darab dengan T. So kita ada dekat sini volume tank A adalah 50 tambah dengan 2T. 3 tambah 4, 7. 7 tolak 5, 2. Okay. So untuk tank B, untuk kita cari volume tank B, dia punya initial volume adalah 50 juga, dah diberi dalam gambar. Tambah dengan kadar masuk. So awak kena tengok mana dia kadar masuk. This one kadar masuk iaitu 1. This one also masuk iaitu 5. Dan tolak dengan yang keluar iaitu 3. Okay, darab dengan T. So you have volume for tank B adalah 50 tambah 3T. Okay, 50 tambah 3T. Cuba tengok betul-betul. Masuk ada 1, 2. Okay, 1, 2 masuk dan keluar pun ada 1. Oh, this one also keluar. Jangan lupa sebab tengok anak panah. So, kita ada another one dekat sini, keluar. Tolak 4T. This one keluar, this one also keluar. Okay, so 6 tolak dengan 7 adalah negative 1. So, kat sini you have negative T. Okay, you have negative T. Okay, and then untuk volume tank C, so kita ada volume C sama dengan 50 tambah dengan yang masuk. Yang masuk adalah 3. Yang keluar adalah negative 1 and negative 3. This one keluar, this one pun keluar, darab dengan T. So we have volume in tank C adalah 3 tolak 1. 2 tolak 3 adalah negative 1. So we have also 50 tolak T sebagai volume C. Okay, so when you already have the volume, so now you can construct a mathematical model. So mathematical model yang pertama adalah dx dt, dx1 dt. Okay, so ingat formulanya adalah B1 darab R1 untuk masuk dan B2 darab R2 untuk keluar. Untuk masuk positif, untuk keluar akan jadi negatif. Okay, so kita tengok yang mula-mula untuk tank A, apa yang masuk. Yang masuk dekat sini adalah pure water, maksudnya dia punya B sama dengan 0 dan dia punya R sama dengan 3. So 0 darab dengan 3. Apa lagi yang masuk? Yang masuk dekat sini adalah X2 daripada tank B. Yang masuk adalah daripada tank B. Okey, dia punya kepekatan kita tak tahu, tapi formula kepekatan adalah amount bahagi dengan volume. So amount yang mana? Disebabkan yang masuk adalah datang daripada tank B. So amount tank B iaitu X2. Okey, X2 bahagi dengan volume. Volume tank B adalah 50 tolak T. Darab dengan dia punya rate iaitu 4. Okay, yang masuk.
Ada tak lagi masuk? Tak ada. Tapi ada satu yang keluar, which is this one. So yang keluar ni daripada tank A. So apa kepekatan dia kita tak tahu, tapi formula kepekatan adalah compound bahagi dengan volume. So compound dia X1, volume dia adalah this one. So we have X1 bahagi 50 tambah 2T darab dengan dia punya rate iaitu 5. Okay, so from here you will get your first differential equation equal to 4x2 over 50 tolak T tolak dengan 5 over 50 tambah 2T x1. Okay, so ini adalah you punya yang pertama. So kita boleh teruskan dengan yang kedua. Yang kedua adalah dx2. Okay, dx2 dt, di mana kita nak tengok kadar perubahan x2 yang berada pada tank yang kedua. So kita tengok dulu yang mana yang masuk, yang mana yang keluar. Okay, yang mana yang masuk, yang mana yang keluar. Tengok dulu. So kalau awak tengok dekat sini, yang masuk adalah this one dan this one. Okay, so kita buat yang masuk dulu. Dia masuk daripada tank A. So tank A compoundnya adalah X1. Apa dia punya volume? 50 tambah 2T. Berapa rate dia? 5. Satu lagi yang masuk daripada tank C. So tank C volumenya, compoundnya adalah X3. Volumenya adalah 50 tolak T. Berapa dia punya kadar ataupun rate dia? Iaitu 1. Okay, itu yang masuk. And then kita ada another 2 yang keluar. So yang mana satu yang keluar? This one keluar daripada tank B. This one also keluar daripada tank B. So disebabkan dia keluar daripada tank B, so kita kena letak minus lah. Minus untuk keluar, plus untuk masuk. Okay, so minus untuk keluar. So minus dengan kepekatan. So kita tak tahu apa kepekatan. Tapi kepekatan kita boleh cari dengan menggunakan formula compound quantity bahagi dengan volume. So compound apa? Disebabkan dia keluar daripada tank B. So compound tank B lah. X2 bahagi dengan volume tank B 50 tolak T darab dengan dia punya R iaitu 4. Dan yang lagi satu pun keluar daripada tank B. So kita ada minus X2 bahagi dengan 50 tolak T darab dengan dia punya R iaitu 3. So when we simplify our system here, we have our dx2 dt sama dengan 5 per 50 tambah 2T x1 tambah x3 over 50 tolak T tolak 4 per 50 tolak T x2 tolak 3 per 50 tolak T x2. Okay, so this one is jadi minus 7. So our dx square dt is equal to 5 over 50 tambah 2T x1 tolak 7 per 50 tolak T x2 tambah x3 over 50 tolak T. Okay, so ini adalah awak punya yang kedua. Okay kelas. Okay, next kita nak cari dx3. Okay, kita dah ada dx1 tadi. This one is our dx1. Okay, mana dx1 kita? Okay, this one is our dx1. Okay, this one is our dx2. Okay, dia sebenarnya berasal daripada formula ni je. B1 darab R1 ini untuk yang masuk dan negatif B2 darab R2 untuk yang keluar. Untuk B ni, bila kita tak tahu concentration, dia punya formula untuk concentration adalah compound quantity. Okay, compound quantity bahagi dengan volume. So kalau macam compound quantity, awak tengoklah dia datang daripada tank mana. Kalau kata daripada tank A, compound tank A lah, compound tank A X2 contohnya. Bahagi dengan volume tank A. Okay, so kita ada cara yang lebih mudah kalau awak letak siap-siap dekat atas lah. Tapi kalau macam saya tak suka sebab saya pening. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Alright, sekarang kita nak tengok yang untuk tank yang ketiga. So tank yang ketiga, kalau awak tengok adalah tank C. So kita kena tengok yang mana yang masuk, yang mana yang keluar untuk tank C ni. Okay, so kita tengok yang masuk dulu. So yang masuk untuk tank C ni ada satu sahaja iaitu this one. Yang ini yang masuk. So awak tengok dia punya anak panah, dia masuk tank C. Dia masuk daripada mana? Dia masuk daripada tank B. So apa concentration yang masuk? So concentration kita tak tahu. Tapi disebabkan dia masuk daripada tank B, kita boleh cari concentration compound dalam tank B bahagi dengan volume dalam tank B 50 tolak T. So inilah concentration dia.
Concentration yang masuk untuk dx3 dt adalah x2 bahagi dengan 50 tolak T. Okay, berapa dia punya R? So, R dia dah bagi tahu 3. So, darab dengan 3. Okay, ada tak lagi yang masuk? Tak ada. Cuma kita ada yang keluar. Ada 2. Satu yang ini dan satu yang ini. So, dia keluar daripada mana? Dia keluar daripada tank C. Berapa concentration dia? Kita tak tahu. Tapi kita boleh cari. Concentration mestilah compound dalam tank C iaitu X3 bahagi dengan volume tank C iaitu 50 tolak T. So, ini dia punya concentration. So, sekarang concentration dekat sini adalah this one. Sebab ini adalah concentration tank C. Okay. So, tolak sebab keluar. X3 bahagi dengan 50 tolak T. Okay. X3 bahagi dengan 50 tolak T. Darab dengan R. R dia adalah 1. Tolak lagi satu pun sama, concentration yang sama sebab dia datang daripada tank C. So, X3 bahagi 50 tolak T darab dengan dia punya rate adalah 3. Okay, so sekarang ni yang ini kita boleh sekalikan. So, awak dapatlah dx cube dt sama dengan 3 per 50 tolak T X2 tolak dengan 4 per 50 tolak T X3. So, inilah dia awak punya sistem. So, sekarang ni, maksudnya kita ada 3 differential equation. Okay, the first differential equation adalah this one. Okay, kita letak kat bawah. The first one adalah this one. Okay. The second one adalah this one. Dan third one adalah the one yang kita baru cari tadi. This one. Okay. So, kalau awak tengok, awak ada 3. Ini adalah equation pertama, ini adalah equation yang kedua, ini adalah equation yang ketiga. Ini yang kita namakan sebagai system of differential equation di mana dia datang daripada mixture problem yang melibatkan 3 tank. Dia tak suruh awak solve, dia cuma suruh awak construct a mathematical model. Construct a mathematical model. So, dia nak tahu perubahan dalam tank. Okay. So, ada satu lagi cara untuk kita mudah untuk kita nak buat pengiraan, iaitu kita catatkan semua sekali supaya awak tak keliru. Okey, contoh dia adalah benda yang awak kena tahu. Okey, benda yang awak kena tahu tu awak catat siap-siap supaya senang untuk awak buat model. Okey, saya tunjuk macam mana cara dia. Bagi saya masa sedikit untuk saya padam semua contengan-contengan ni. Okey, so kita nak tengok apa yang kita perlu tulis sebelum kita buat model. Okey, sebelum kita buat model matematik, apa yang kita perlu tulis dulu kat sini supaya kita tak pening. Okey, supaya kita tak pening, kita boleh tulis apa yang maklumat yang penting. Okey, saya padam dulu yang ini. Okey, bila awak dapat sistem mixture problem macam ni, dia bagi awak gambar ataupun dia bagi awak ayat, awak kena tukarkan dia menjadi system of tank. Benda pertama yang awak kena tahu adalah volume untuk setiap tank. Dalam kes kita ni adalah volume of tank A, volume of tank B dan volume of tank C. So, macam mana nak cari volume? Formula volume adalah initial volume tambah dengan R1 minus R2 darab T. Di mana R1 ini adalah kadar masuk, negatif R2 adalah kadar keluar. Kalau kadar masuk ada 4, tambahlah 4 sekali. Kalau kadar keluar ada 5, tolaklah semua sekali. Okey, gabungan. So, sekarang ni, yang pertama kita kena cari volume untuk setiap tank. Dan formula volume adalah this one. Okay, so kita cari volume untuk tank A. Volume untuk tank A adalah volume awal 50 tambah dengan kadar masuk. Kadar masuk ada berapa? 1, 2, 3 tambah 4. Tolak dengan kadar keluar. Darab dengan T. So, awak akan dapat volume tank A adalah 50 tambah 2T.
Next, volume tank B. So, volume tank B adalah kadar volume awal 50 tambah dengan kadar masuk. Mana kadar yang masuk? Tengok anak panah mana yang masuk. This one dengan this one. So, 5 tambah 1, 6. Tolak dengan kadar yang keluar. Kadar yang keluar 4 tambah dengan 3. So, tolak dengan 7. Darab dengan T. So, awak dapat 50 tolak T. Dan volume untuk tank C adalah volume asal 50. Okey, tambah yang kadar masuk. Kadar masuk dia 1 sahaja. Kalau awak tengok kat sini 3 sahaja. Okey, dan yang keluar ada 1 dan 3. So, keluar 4. So, sama juga volume untuk tank C adalah 50 tolak T. Ini benda pertama yang awak kena cari. Okey, benda yang kedua awak kena cari adalah B, kerana kita perlukan B untuk setiap tank. Sekarang ni awak hanya ada R. Okey, kita perlukan B untuk setiap tank. So, macam mana kita nak cari B? B adalah compound ataupun amount of compound bahagi dengan volume. So, amount of compound untuk tank A adalah X1. X1 ni adalah salt untuk tank A. X2 adalah bilangan salt untuk tank B dan X3 adalah bilangan salt untuk tank C. So, bila kita nak cari concentration tank A, concentration tank A will be BA sama dengan X1 bahagi volume tank A. So, volume tank A adalah 50 tambah 2T. BB, maksudnya concentration untuk tank B adalah compound tank B, X2 bahagi dengan volume tank B, 50 tolak T. Dan BC, concentration untuk tank C adalah X3 bahagi dengan amount dia adalah 50 tolak T. So, bila awak nampak, contohnya yang keluar kat sini kan, ini air yang keluar daripada tank A. Apa dia punya B? B tank A lah, sebab dia keluar daripada tank A. Okey, ini adalah air yang keluar daripada tank B. Apa dia punya B? B untuk tank B lah, sebab air tu keluar daripada tank B. So, it easier for you untuk construct the mathematical model.